ayat yang ke-42. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين Tak berapa banyak kita jumpa dalam Quran ni khitab kepada perempuan. Ayat ni khitab kepada perempuan tu baris di bawah banyak ki ti tu. Pasal perempuan Maryam kan. Jadi janggal sikitlah. Dzalika min anba'il ghaibi nuhihi ilaik. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون
إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا dia tak ada baris yang tu kan alih ismuhu baris di bawah sebab dia hamzah wasal tu patutnya kita baca yubashiruki bi kalimatin min husmuhu kan. Bila kita waqaf itu kita mula balik situ ismuhu kalimah asal dia ismuhu isim. اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين tak elok kita berhenti di sini, kita sambung satu ayat lagi di belakang. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي hari ini kita dihadapkan kepada kita cerita tentang Maryam yang ada sangkut paut dengan surah ini, surah Ali Imran. Maknanya keluarga Imran, dan Maryam ni adalah keluarga Imran kerana dia anak direct kepada Imran. Macam mana kita bagi tahu sudah Imran tu adalah juga bapa kepada Musa dan bapa kepada Harun, nabi-nabi. Mereka ni adalah keluarga terpilih yang kita baca innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran. Okey. Allahu akbar. Wa idz qalatil malaikah, dan ingatlah ketika para malaikat berkata, ini istimewanya Maryam ni, dia boleh direct dengan malaikat. Malaikat mari direct dengan dia. Sebab tu Maryam ni dia panggil apa? Orang salihah. Dan dia banyak berlaku padanya karamah. Sebab dia orang salih. Macam kita ni kalau berlaku benda-benda yang pelik-pelik tu, kita panggil ma'unah. Kita tak layak lah dipanggil pada kita ni karamah. Kita bukan orang bagus-bagus boleh gagah ya. Allahu akbar. Dan ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu di kalangan ramai-ramai ni, dan Maryam adalah yang terpilih, menyucikanmu
mana daripada segala dosa, daripada segala kekotoran dan fitnah. Maryam ni banyaklah fitnah kepada dia. Dituduh dia penzina sebab dia melahirkan Isa tanpa suami. Tanpa suami, kan? Dan melebih kamu di atas segala perempuan di seluruh alam pada masa itu. Bahkan dalam hadis yang sahih Nabi SAW sebut, dia kata, lelaki ni banyak yang sempurna, adapun perempuan tak ada. Jangan berasa hati noh. Ini saya baca hadis Nabi noh. Saya duk berasa hati pula. Nabi kata dalam hadis kata, lelaki banyak yang sempurna, tetapi perempuan tak ada. tak ada, kecuali Maryam dan Khadijah. Disebut juga anaknya Fatimah. Dan ada juga riwayat sebut Asiyah. 4 orang ni. Manusia yang perempuan-perempuan yang sempurna di atas muka bumi Allah ni, Nabi SAW sebut dalam hadis yang sahih 4. Apa dia? Maryam, Asiyah, Khadijah binti Khuwailid dan anaknya Fatimah. Dan disebutlah tentang juga kelebihan Aisyah radhiyallahu anha. Itulah. Nah, bukanlah tak ada orang-orang lain tak layak jadi mulia, layak, tapi kita kena usaha. Kalau kita nak jadi seorang perempuan yang mulia, maknanya kita kena tengoklah sifat-sifat apa yang ada pada mereka yang menyebabkan mereka dijadikan orang yang mulia. Macam juga lelaki pun. Tak salah duk perasan bila Nabi sebut kata lelaki itu sempurna, kita pun naik angkat kepala bu tu. Dah, lelaki itu banyak kan, tak tahulah kita. Moga-moga kita pun ada juga cebisan-cebisan kesempurnaan tu, kan? Allahu akbar. Wahai Maryam, dia. Tengok ciri-ciri yang ada pada Maryam yang menyebabkan dia ni jadi mulia. Taatilah Tuhanmu. Al-qunut. Al-qunut di mana? Al-khudu' wal khusyu' wat ta'ah. Maknanya patuh, taat, merendah diri di hadapan Allah Taala. Kita boleh maknanya kena singkirkan daripada kita sifat kesombongan, keangkuhan, kena buang daripada diri kita. Barulah kita dapat jadi macam Maryam ataupun hamba-hamba Allah yang punya kelebihan. Sujud dan rukuklah. Dan ayat-ayat inilah yang di kalangan ulama ambil istinbat, kata bila kita nak rukuk dan sujud kepada Allah Taala tu bagilah lama sikit. Rukuk kita tu bagilah lama sikit, sujud kita tu bagilah lama sikit. Dan diriwayatkan dalam hadis bahawa Maryam ni bila dia semayang, dia berdiri lama, dia rukuk lama sehingga pecah tapak tumit dia tu pecah. Tahu tu lah. Dan juga kita bisa dengar hadis Nabi SAW, kan? Kana Nabi SAW yusalli al-lail hatta tatafattara qadamah. Nabi SAW semayang malam sehingga pecah tumit kaki dia. Lalu Aisyah tanya, pasal apa yang buat seperti tu, sedangkan engkau telah diampunkan segala dosa engkau? Maka Nabi kata, tidak bolehkah aku jadi hamba yang bersyukur? Jadi malah itulah perbezaan di antara kita dengan orang-orang yang Allah Ta'ala beri kelebihan kepada mereka. Jadi sini Allah sebut, wahai Maryam, taatilah Tuhanmu, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, pasal apa yang Maryam ni jadi seperti ni? Sebelum ni kita dengarlah cerita, kita mak dia telah bernazar, kan? Apa dia nazar mak dia? Mak dia nazar nak jadikan anak yang lahir ini sebagai orang yang akan berkhidmat di Baitul Maqdis. Jadi Maryam ni dia tak duduk lain, dia tak ada main dia tak ada main 0 point, dia tak ada main bahkan sekali dengan anak dia Isa ni, Nabi Isa ni, walaupun kita tak sampai lagi, Nabi Isa ni cerita dia pernah diriwayatkan bahawa dia waktu dia kecil-kecil kanak-kanak, bila dia berjalan, dia melintasi kalangan kanak-kanak yang sedang bermain. Budak-budak ni hajak dia mari main. Maka pada dia jawab, dia kata, aku bukan dilahirkan untuk bermain. Aku bukan dilahirkan untuk bermain. Memang tabiat kanak-kanak main, kan? Bukan sekat kanak-kanak lah, orang tua bergaduh nak main, kan? Ini dia kata, aku bukan dilahirkan untuk bermain. Sampai tahu tu. Allahu Akbar.
Itu kelebihan mereka. Jadi Maryam tadi ni sepenuh masa dia adalah ketaatan kepada Allah. Maka tu sebab itulah dia boleh sampai tu. Cik Mat, kita carilah ruang, carilah peluang untuk berkhidmat. Kita tak bolehlah tunggu macam Maryam dalam masjid. tak boleh sampai tu kan. Tapi sekurang-kurangnya kita buatlah sekat mana yang kita boleh di ujung-ujung usia kita ni, supaya Allah Ta'ala angkat darjat kita ketika kita berjumpa dengan dia. Allahu Akbar. Itulah sebahagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu, wahai Muhammad, padahal engkau tidak bersama mereka ketika mereka melemparkan pena mereka untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam, dan engkau pun tidak bersama mereka ketika mereka bertengkar. Jadi di kalangan orang yang ada waktu itu, termasuk Nabi Zakaria alaihissalam, bila dah mak Maryam tadi ni bertekad bernazar untuk jadikan Maryam tadi ni khadam ataupun dia terus, bila Maryam tu lepas daripada orang kata penjagaan dia terus bawa Maryam pergi tak di masjid. Kalau kita ni bersedar dah anak, anak duk kecil elok lagi ni, bawa pergi situ. Bila dia tak tu, dia kata aku tinggal di situ, aku tak ambil oleh rumah dah. Jadi orang yang duduk di situ tu pakat kalut belakang lah kan. Siapa dia yang nak jaga, pakat berebut. Kalau kita dah kata, malah cara. Malah cara aku budak-budak tak agak main lah. Aku lama dah tak main budak-budak. Dia pun pakat berebut sehingga terpaksa mengundi. Dan cara mereka mengundi ialah dengan melemparkan pen. Tahu pen dalam sungai. Semua pen orang lain semua dibawa arus. Pen orang lain semua dibawa arus sungai tu. Kecuali pen Nabi Zakaria, bukan kita tidak dibawa arus, bahkan pen itu dia berjalan melawan arus. Itu mukjizat yang Allah Ta'ala beri kepada Nabi Zakaria. Lalu Nabi Zakaria pun bertanggungjawab untuk menjaga Maryam. Lalu dia kata, memanglah aku mampu menjaga. Kenapa? Kerana isteri aku adalah mak menakan Maryam. Jadi itu dia yang baru timbul yang Allah Ta'ala sebut, kami telah memilih keluarga Imran. Pasal apa? Sebab semua ahli keluarga dia orang bagus-bagus mereka. Sebab itu mereka layak dipilih. Allah Ta'ala pilih mereka. Allahu Akbar. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan balik peristiwa itu kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, walaupun Nabi kita tak hadir di dalam kehidupan mereka, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala bayangkan kepada Nabi seolah-olah Nabi nampak cerita tu terang-terang. Nabi ni hati perut dia cerah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi seolah-olah Nabi kita nampak cerita dia tu, kejadian tu, perlakuan tu. Ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimah, yakni firman darinya, iaitu seorang putera. Yang ni yang jadi kontroversi balik, yang menyebabkan akhirnya Maryam dikeluarkan daripada duduk ramai-ramai tadi ni. Namanya Al-Masih Isa putera Maryam. Seorang yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Terkemuka di dunia dan akhirat. Dan Isa ni dia masyhur di muka bumi dan di langit. Sebab dia diangkat ke langit sana. Dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala sebut pada dalam ayat yang lain kata, ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum bar rafa'ahu Allahu ilaihi. Mereka tidak membunuhnya Isa, mereka tidak menyalibnya, salib kan, dan bahkan mereka disamarkan, maknanya dirupakan kepada mereka ketua mereka itu rupa Nabi Isa, lalu mereka bunuh ketua mereka. Bukan mereka bunuh Isa, mereka bunuh ketua mereka dengan sangkaan bahawa itulah Isa. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala telah rupakan ketua mereka itu dengan rupa Isa, lalu mereka bunuh. Bar rafa'ahu Allahu ilaih. Bahkan Allah Ta'ala angkat Isa ni ke
kepadanya. Sebab itu di sini disebut apa? Wa minal muqarrabin. Dan dia itu di kalangan orang yang hampir, yang dekat dengan Allah Ta'ala. Satu, di kalangan ulama sebut maksud muqarrabin ni orang yang sentiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan ketaatan dan ibadah. Macam itulah juga tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat, kalau kita nak jadi orang yang dekat dengan Allah, mana perbanyakkanlah melakukan ketaatan dan juga melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tak berhenti di sini pasal apa? Sebab ayat di sana tu dia ada sangkut baik. Ada sangkut paut dengan sini. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Dan kelebihan lagi yang Allah bagi kepada dia apa dia? Yukallimun nas. Dia boleh bercakap dengan manusia, dengan orang fil mahdi wa kahla. Dalam apa nama, ketika dia di dalam buaian. Dan juga ketika dia sudah dewasa. Mana petah mulut dia bercakap. Wa minas salihin, dan dia termasuk orang yang soleh. Kan apabila orang nama Maryam bila dia melahirkan Isa, dia kata ya laitani mittu qabla hada wa kuntu nasyan mansiya. Dia kata alangkah bagusnya kalau aku mati sebelum ni, tak ada duk serabut dengan keadaan ini. Aku melahirkan anak tanpa bapa, orang tuduh aku penzina. Kan? Kalau aku mati sebelum ni kan bagus. Tak ada duk serabut dah. No? Kan? Aku pun dilupakan. Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala kirim malaikat, kata kepada dia, kata apa dia? Wahai Maryam, jangan duk bimbang. No? Kalau kalau ada orang mari nak jumpa hang, tunjuk kepada Isa, asyarat ilaihi. Qalu kaifa nukallimun nasa fil mahdi wa kahla. No? Lalu bila orang mari, maka orang pun dia pun tunjuk kepada baby Isa yang duduk di dalam buaian, duduk dalam nui tadi ni. Lalu depa kata, kami nak cakap dengan budak yang kecil yang duduk dalam nui. Lalulah Isa pun bercakap, qala inni abdullah. Katalah Isa, aku ni hamba Allah. Kalau kita lari, kita bukit tu. Kalau kita lari congek, itu di antara mukjizat Nabi Isa alaihi salam, no? Okey, yang tu insya-Allah kita akan jumpa dalam ayat-ayat yang akan datang insya-Allah. Jadi moga-moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi kekuatan kepada kita untuk menjadi orang yang al-qanut, orang yang taat dan patuh kepada perintah Allah, supaya kita tergolong dari kalangan orang yang muqarrabin, yang dekat dengan Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.